الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik الكرام في هذا المبارك فضيلة العلامة الحاج عمر بن محمد بن حفيظ مدير دار المصطفى للدراسة الإسلامية حضر الموت اليمن، صاحب السماحة دكتور حاجي محمد تحرير بن كتاب السمسورين مفتي بولاية سيد المحترم دكتور حاجي زين العابدين بن عثمان رئيس لجنة الشؤون الدينية في ولاية الجمهور، صاحب السماحة دكتور حاجي نوح بن جدول مستشار الدينية في ولاية الجمهور، صاحب السعادة Tuan Haji Abdul Rahman bin Ja'far رئيس الإدارة الدينية بولاية الجمهور، العارف Tuan Haji Amin Dahuri رئيس الحاكم المحكمة الشرعية بولاية الجمهور، أصحاب الفضيلة الحاضرون والمشتركون الأحباء، نحمد الله ونشكره على كافة نعمه علينا، كما نرجوه سبحانه وتعالى بأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ويطيب لي أن أرحب بكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس التفقه العلمية، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. والحمد لله لشديد الاهتمام سماحة المفتي بمجالس العلم والعلماء، فاليوم نجلس مع عالم الدين والداعي الإسلامي العلامة الحاج عمر بن محمد بن حفيظ، لعل الله يرزقه الصحة والعافية، اللهم آمين. أيها الجمع الكرام، والآن يتشرف المجلس بدعوة صاحب السماحة دكتور حاجي محمد تحرير بن دكتور حاجي سمسورين مفتي بولاية الجمهور لإلقاء بعض الكلمات الثمينة لسماحته، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saudara pengurusi. Awalan nurahibu jami'a dhuyufina, khususan Al-Allamah Al-Habib Umar Ibnu Muhammad Ibn Hafiz Mudir Darul Mustafa, Yang Hormat Datuk Haji Zainal Abidin bin Osman, pengurusi hal agama di Johor, Yang Hormat Datuk Haji Noh bin Gadur, Penasihat Majelis Agama Islam di Johor, yang berbahagia Sahibus Sa'adah Tuan Haji Abdul Rahman bin Ja'far, Pengarah Jabatan Agama Johor, Yang Ma'arif Tuan Haji Amir bin Dahuri. Awalan wa qabla kulli syai' waddu an ubdi mada sururi wa syukri ba'da an samina khabaran annakum Al-Habib Umar satakumu bi ziyaratin ila Malaysia. Wa tab'an lan atruka hadhihi al-fursah fursata ziyaratikum huna hatta nantahiz hadhihi al-fursah bi an uqaddima lakum da'watan tutahu lana al-fursah li istima'i kalamikum aslamina wa ilman li hadratikum annana fi idaratil mufti qad aqamna ma la yazidu an 35 majlisan tibala sanatil madiyah aqamnaha fi anha'i bilad Johor. Waqad takallamna 'anil mawdu' fi ma yata'allaq ikhtilafu ummati rahmatun wa fi ma yata'allaq bi khuturatil furqati wasyatat ladal ummah wa fi ma yata'allaq ma sami'na arifan bi khuturati ma idza samihna al kafirun bi isti'mal wasidani kalamillah Allah Subhanahu wa ta'ala aksu. Wa fi hadhihi sana sawfa nuqimu bi ziyaratin ma nusammiha bi ziyaratin tafaqquh ilmiyah
ma la yakilu an 40 maratan insyaallah. Wa nuqimul an wa hadzal majlis allazi nahnu bi sadariha wa nuqimuhu al-an wallazi sawfa nasma' muhadaratan tulqi hadratikum hiya iftitahan bi jami'il majlis tiwala hadhihi sana. Wa hadza tab'an takriman bimaqamikum karijalin dini sufi wa mutawadhi. Wa nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala an takuna ziyaratukum huna laisa li maratin akhirah bal narju ay takarrar sanatan ba'da sanatin wa aman ba'da amin hatta yutahu lana wal jamil muhibbin al-ilmi bi istima'i kalamikum fi kulli awwal sana. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan, sepanjang tahun 2009 lebih kurang kita mengadakan majlis 36 kali. Semuanya adalah menyentuh supaya kita mengajak akan betapa bahayanya perpecahan di antara kita sama kita. Barangkali tuan-tuan faham tadi apa yang telah disebutkan dalam bahasa Arab. Kita kurang menghayati ikhtilaf ummati rahmatun. Kita kurang menghayati bahawa perpecahan itu membawa kepada suatu malapetaka. Apa yang disebutkan ini semua yang disebutkan oleh saudara Iqbal tadi, saya fikir adalah hasil daripada perpecahan kita sama kita. Kerana itu pada tahun ini insya-Allah sekiranya ada keizinan daripada Allah SWT tentunya kita akan mengadakan majlis lebih kurang tarikh kita 40 kali di seluruh negeri Johor. Saya mengalu-alukan mana-mana pihak daripada Kementerian Pendidikan, daripada Marsah, daripada mana-mana pun untuk dapat bersama-sama bergabung dengan kita untuk sama-sama kita menjelaskan betapa bahayanya yang disebutkan tadi oleh saudara kita Encik Iqbal Salam. Sekiranya nanti dibenarkan kalimah Allah tu diizinkan kepada orang kafir untuk menggunakannya. Sebenarnya saudara Iqbal ni kita panggil di pagi ni untuk mengisi masa lapang, tapi nampaknya saya tanya Ustaz Ramli, boleh Ustaz Iqbal cakap tadi, dia kata 200%. Mana Ustaz Iqbal tadi? Markahnya 200% dikasih Iqbal. Tinggi tu, mana Ustaz Iqbal keluar. Jadi kadang-kadang kita tercari-cari orang yang bercakap bagus, daripada jauh kita datangkan. Rupanya kadang-kadang dekat, kadang-kadang dia tak apa nampak. Lalu telefon aja, kita tidak mengundang dia, tapi telah berjaya menyampaikan sesuatu yang nampak berguna. InsyaAllah pas ni kita akan gunakan dia untuk kita bawa. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tanpa membuang masa, dan pertama sekali sebelum saya turun ni, saya nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas sambutan daripada tuan-tuan yang telah sudi melapangkan masa untuk bersama-sama kita hadir, sama-sama mendengar. Lebih khusus lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Zainal Abidin Osman yang tentunya masa untuk beliau sangat suntuk untuk dapat datang kemari, tapi telah berjaya melapangkan masa. Juga kepada Yang Berhormat Datuk Haji Noh bin Gadul yang tidak kurang juga sibuknya, baru balik daripada Australia, katanya baca khutbah di sana Datuk. Yang juga kepada yang berbahagia Sayyidul Saadah Tuan Haji Rahman Jaafar yang juga tidak kurang sibuknya. Begitulah kepada yang berbahagia Ustaz Amir, dan kepada tuan-tuan yang telah sudi untuk melapangkan masa meninggalkan tugas hakiki masing-masing demi untuk dapat kita sama-sama mendengar kalimah-kalimah yang bernas. InsyaAllah kita akan dengar, mudah-mudahan dia ada manfaat untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan لسماحة المفتي على بعض الكلمات الثمينة فجزاكم الله خيرا كثيرا. أيها السادة والسيدات الكرام، وصلنا إلى ذروة البرنامج بحل المبارك، والآن يتشرف المجلس فضيلة العلامة الحبيب عمر بن حفيظ عالم ديني وداعي إسلامي ليلقي خطابه أو محاضرته تحت الموضوع عقيدة المسلم. ويتشرف المجلس أيضا فضيلة العلامة حبيب علي بن البكر لترجم من كلام العلامة إلى اللغة الملوية. فضيلة العلامة فليتفضل مشكورا.
لله على فرصة اللقاء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas peluang untuk kita bertemu di tempat ini. الذي نرجو أن يكون عدة وذخيرة ليوم اللقاء الأكبر. Yang kita berdoa dan berharap kepada Allah agar supaya pertemuan kita pada pagi hari ini adalah menjadi satu bekalan utama untuk berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. فإن لقاءات الناس في الدنيا كلها تنتج عن إحدى النتيجتين. Semua pertemuan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan menghasilkan dua hasil. فإما سببا للمسرة والنجاة في ذاك اليوم. Salah satunya adalah pertemuan di dunia ini akan menjadi sebab dan hasil yang membawa kebahagiaan untuk mereka nanti di akhirat. وإما سببا للحسرة والندامة. Ataupun akan menjadi sebab kebinasaan dan penyesalan nanti. وكذلك جميع العلائق بين الخلق. Demikian juga yang berlaku hubungan di antara manusia sesama dengan yang lain. وقد صرح القرآن فقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bermaksud sesemua orang yang bersahabat dan berkawan di dunia akan menjadi bermusuhan nanti di akhirat, melainkan orang-orang yang berkawan dan berteman dengan dasar orang-orang bertakwa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. تلك الشهادة تاج العز لمن شهدها من خلقه. Kalimat syahadah itu adalah merupakan mahkota yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dapat melafazkannya. وحقيقة الكرامة لمن أوتيها من عباده. Dan hakikat kehormatan yang Allah berikan kepada seorang manusia. من حرمها فهو صاحب الهون في الدنيا والآخرة. Orang yang tidak mendapatkan dua kalimat syahadat itu adalah orang yang hina di dunia. ومن مات محروما منها دام عذابه إلى ما لا نهاية. Dan barang siapa yang meninggal di dalam keadaan tidak dapat melafazkan dua kalimat syahadat itu, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. صاحب ذروة العز في الدارين. Seseorang yang memiliki sifat kemuliaan di dunia dan di akhirat. وسيد الخلائق في الكونين. Penghulu kepada seluruh manusia di dua alam. أكرم الخلق على الخالق. Orang yang paling dimuliakan di sisi Allah. وأعلاهم منزلة لدى الإله. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya, keluarga dan kepada sahabatnya. وآله وأصحابه هم ألصق أمته به. Keluarga dan sahabatnya adalah merupakan orang-orang yang paling dekat dengan beliau, وأقربهم منزلة عنده. yang paling tinggi derajatnya di sisi beliau. فلذا كانت محبتهم علامة الإيمان. Oleh sebab itu dijadikan kecintaan kepada mereka sebahagian tanda daripada وكان keimanan. بغضهم علامة النفاق. Benci kepada mereka salah satu tanda kepada kemunafikan. وتولى الثناء عليهم إلهنا الخلاق. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuji mereka في صريح كتابه العزيز. di dalam Al-Qur'anul Karim. وتولى التوصية بهم نبيه الكريم. Dan Nabi sendiri mewasiatkan kepada umatnya untuk menghormati mereka. فرزقنا الله حفظ الوصية. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk dapat menunaikan wasiat itu. وألحقنا بتلك الكواكب المضية. Dan menggolongkan kita semua di dalam panji-panji dan orang-orang yang mendapat cahaya dari Allah. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد شرفنا الله تعالى باللقاء بكم على هذا الوجه الطيب. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami untuk dapat bertemu dengan wajah-wajah yang baik dan mulia ini. فشكر الله تعالى للمفتي وإدارة الإفتاء في جهود. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga terima kasih daripada Allah kepada Samahatul Mufti dan semua komiti daripada Darul Ifta di wilayah Johor. وجزا الله تعالى المسؤولين ومن هيأ اللقاء خير الجزاء. Semoga Allah mengganjar kepada sesiapa yang telah menjayakan program ini pada pagi hari ini. وقد سمعنا ما تم من لقاءات في العام الماضي.
Kami telah mendengar akan adanya beberapa majelis yang sudah diadakan pada masa-masa yang lalu, ورأينا الاهتمام بمجالس العلم. dan kami melihat akan adanya mereka mengambil berat tentang majelis-majelis ilmu. وهذه علامة يقظة القلب Ini adalah merupakan satu tanda bangkitnya hati وإدراك الواقع والمستقبل. dan juga mengenali tentang apa yang berlaku di sekeliling kita pada masa hari ini dan akan datang. فإنه على قدر الوعي للواقع والمستقبل يكون الاهتمام. Dengan dasar kita menyadari kepada apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini dan akan datang, itu adalah merupakan modal utama untuk kita mementingkan agama kita. وها نحن في العام الجديد نفتتح هذا اللقاء معكم. Dan kita semua berada pada tahun baru membuka majlis ini duduk bersama hadirin sekalian. نفتتح المجلس ونحن نوقن أن المنتمين إلى شريعة الله هم أحب من في الأرض أن يبرزوا جمال الخلاق. Kita duduk dalam majlis seumpama ini adalah dalam keadaan untuk membincangkan masalah-masalah agama, yang mana membincangkan masalah agama atau orang yang dia terlibat dalam bidang agama adalah orang yang paling berhak untuk menjelaskan tentang agama. وجمال الخلاق جل جلاله الذي لا ينتهى إلى غايته ولا يحيط به محيط. Keindahan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas dan tidak dibatasi oleh siapapun yang dapat membatasi akan keindahan agama itu, إنما يظهر ويبرز فيما اختاره من شريعة. adalah akan nampak melalui apa yang telah dipilih olehnya daripada syariatnya, وفيما شرعه للناس من أعمال وأخلاق. dan apa yang telah dijadikan sebagai hukum syarak untuk manusia daripada amal perbuatan dan juga akhlak. إنه المنهج الذي لا يقابله إلا مناهج بشرية. Sesungguhnya itu adalah satu konsep manhaj yang tidak dapat ditandingi daripada mana-mana manhaj yang dibuat oleh manusia. والمناهج البشرية مهما كانت فهي صادرة عن خلق أصلهم عدم. Konsep-konsep buatan manusia, bagaimanapun konsep itu dibuat, maka ia tetap hanya buatan daripada akal manusia belaka. وكلما تطوروا وجربوا وجدوا المجال أمامهم أوسع للتطور وللتجربة. Setiap kali mereka maju ke hadapan melalui manhaj dan konsep yang mereka telah buat, melihat di hadapan mereka satu medan yang cukup luas sehingga mereka memerlukan pembaharuan kepada konsep itu. وهذا دليل واضح أن المخلوق مهما كان فهو لا يزال معجون بطينته النقص والضعف. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun manusia berusaha untuk membuat konsep, maka tentunya dia akan maka tentunya dia lemah untuk merangkumi segala permasalahan melalui konsep buatan manusia. ولذلك نجد تجارب الأنظمة في العالم على مدى القرون كيف تنقض وكيف تخالف وكيف تغير. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwasanya experience yang dibuat oleh manusia di zaman sekarang ini masa demi semasa akan mengalami perubahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang menyikapi konsep tersebut. والعجيب أن هذا التغيير الذي يحصل في الأنظمة يتناول أصولها وأسسها. Apa yang menarik adalah konsep-konsep yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bila mana dikaji, maka akan didapati bahwasanya dasar-dasarnya dan asas-asasnya, سواء كانت الأنظمة اجتماعية baik itu berkaitan dengan konsep atau undang-undang kemasyarakatan, أو كانت اقتصادية ataupun ekonomi, أو كانت في أي معنى من تنظيم حركة الإنسان, ataupun apa saja daripada konsep-konsep yang menyangkut kepada pergerakan manusia. لكن نجد الأصول الثوابت لشرائع الله من عهد آدم إلى أن جاء النبي محمد.
Akan tetapi yang kita dapati adalah yang tetap dan tidak pernah berubah adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui zaman Nabi Adam sampai yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. فجميع شرائع الأنبياء قائمة على حقائق لا إله إلا الله. Semua syariat yang dibawa oleh para anbiya adalah berasaskan akan hakikat makna la ilaha illallah. وعلى الإقرار للأنبياء والرسل بالرسالة. Dan beriman kepada para rasul yang membawa risalah. وعلى الإيمان باليوم الآخر. Dan dengan dasar iman kepada hari akhirat. واتفقت كلها على منع المحرمات التي تضر البشرية من أول الشرائع إلى آخرها. Dan semua isi kandungan syariat yang diturunkan oleh Allah adalah sepakat dengan mengharamkan semua perkara-perkara yang mendatangkan bahaya dan kejahatan untuk umat manusia. فلم تحل شريعة التلاعب بالعقل الإنساني بإباحة المسكرات قط. Syariat tidak pernah mengatakan akan dibenarkan kepada minuman-minuman keras yang dapat merusak akal untuk boleh diminum. ولم تحل شريعة التلاعب بعرض الإنسان ونسله بإباحة الزنا والفواحش قط. Syariat pun juga telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menodai kehormatan manusia seperti zina dan selainnya. ولم تحل الشرائع التلاعب بأموال الناس وممتلكاتهم بإباحة الربا أو السرقة أو الغصب قط. Demikian juga syariat tidak pernah menghalalkan kepada manusia untuk berlaku zalim ke atas hak dan milik orang lain seperti mencuri ataupun merampas dan lain sebagainya. فهذه ثوابت في جميع شرائع الله من عهد آدم حتى جاء خاتم النبيين سيدنا محمد. Ini adalah merupakan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai kepada syariat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah berubah. وكلما بعث نبي بتجديد في شريعة لم يتناول الأصول ولا الأسس الثوابت قط. Setiap nabi yang diutus oleh Allah dengan syariat yang berbeza-beza satu dengan yang lain akan tetapi tidak mengubah kepada dasar-dasar syariat yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para anbiya. فكان التجديد على أيدي الأنبياء عبارة عن الأحكام الفرعية التي قد تختلف باختلاف البشر في الأزمان والأماكن. Yang menjadikan perbezaan di dalam hukum-hukum syarak kepada para anbiya adalah di dalam hukum-hukum furu' dan bukan pada hukum-hukum yang asas yang dasar, yang mana hukum-hukum furu' itu adalah disesuaikan dengan keadaan dan zaman diutusnya mereka para anbiya sehingga berbeza-beza. حتى بعث المخصص بالرسالة للعالم كله. Sehingga diutuslah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk diutus kepada seluruh alam. فأكرمه الله برسالة فيها مصالح العالم كله إلى يوم القيامة. Maka Allah memberikan kepadanya amanat yang membawa kemaslahatan kepada seluruh alam. قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية إلى الخلق كافة. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, para anbiya dahulu diutus oleh Allah untuk kaumnya sendiri, akan tetapi aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam riwayat yang lain, seluruh makhluk ciptaan Allah. مرت الشريعة ببعض المراحل كان فيها النسخ مراعاة للجيل الأول الذي يربى لحمل الرسالة. Telah berlalu perjalanan syariat yang diturunkan oleh Allah dengan beberapa peringkat untuk menyesuaikan dengan generasi-generasi yang muncul kemudian. ثم رسخت وثبتت على ما ترك للبشرية المنهاج الوحيد لخيرها. Kemudian dia akan tetap, kemudian pada akhirnya konsep itu tetap yang menjadi pegangan kepada seluruh umat manusia. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah untuk memberikan hukum bagi mereka orang-orang yang yakin kepada Allah? ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Tidakkah dia yang maha mengetahui, sementara tidakkah dia yang lebih mengetahui akan apa yang baik untuk makhluknya, sementara dia maha mengetahui dan maha lembut? قل أنتم أعلم أم الله. Katakanlah, adakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? ولكن الشان في وعي خطاب الله على وجهه. Akan tetapi masalah untuk memahami pesan Allah sesuai dengan apa yang dipesankan, وفي تفاعل باطن الإنسان وكيانه كله معه.
Dan bagaimana daripada perkara yang berlaku di dalam hati manusia di dalam berinteraksi dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ta'ziman wa mahabbatan wa ubudiyyah. Sebagai sifat pengagungan dan juga pengabdian diri kepadanya. Thumma fi husni at-tatbiq wa at-tanfidh li hadzal khitab. Dan juga baik di dalam menunaikan dan menjalankan khitab Allah ke atas manusia. فكانت المشاكل بين أمة الإسلام عدم الوعي بالخطاب. Apa yang berlaku di tengah-tengah manusia ada disebabkan oleh karena mereka manusia tidak memahami maksud Allah melalui pesan-pesannya. عند الكثير حتى ممن انتسب إلى العلم أو وقف على كراسي الخطابة للناس. Ini berlaku kepada ramai manusia dan juga termasuk daripada golongan ulama sehingga kepada orang-orang yang khusus terjun di dalam berdakwah. وكذلك عدم حسن التطبيق والتنفيذ. Yang kedua juga disebabkan oleh karena tidak dipraktekkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan. وقد كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب إن أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah sesungguhnya yang paling aku takutkan adalah orang munafik yang dia itu munafik yang alim. قالوا كيف يكون منافقا عليما؟ Bagaimanakah seorang munafik itu menjadi seorang yang alim? قال عليم اللسان منافق القلب. Dikatakan adalah pandai di dalam berbicara tetapi hatinya adalah munafik. وكذلك جاءت الأحاديث في علماء السوء ومن يقول بغير علم. Juga disebutkan dalam beberapa hadis yang menceritakan tentang ulama usul dan selainnya. ومنها الحديث عند الإمام أحمد في مسنده وعند غيره إن أخوف ما أخاف على أمتي أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال من الأئمة المضلين. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang aku takutkan, yang lebih aku tekankan lagi melebihi ketakutanku kepada Dajjal adalah seorang ulama yang su. وابتدأ الانحراف في فهم الخطاب وكيفية تطبيقه من الشلة الذين قاتلوا سادتنا الصحابة في الرعيل الأول. Ini semua bermula perpecahan ini adalah daripada generasi sebelumnya yang memerangi kepada mereka para sahabat yang hidup bersama baginda Rasulullah. فمن أغرب الغرائب أنهم قابلوا بأسلحتهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Yang lebih menakjubkan adalah mereka menyadari bahwasanya yang mereka perangi adalah orang-orang yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah daripada kaum Muhajirin dan Ansar. وأولئك هم الذين أثنى عليهم الله في قرآنه. Dan mereka Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. وهم أهل المناصرة الأولى لله ورسوله. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama yang membela kepada agama Allah dan agama Rasulnya. وعلى أيديهم وصل الدين. Dan melalui tangan mereka, usaha mereka, agama sampai kepada seluruh tempat. فقابلوهم بتفسير خاطئ للآيات فأنزلوا عليهم آيات المشركين. Akan tetapi apa yang berlaku kepada generasi setelahnya yang memerangi kepada mereka memegang kepada ayat-ayat yang ditafsirkan untuk kaum musyrikin akan tetapi dilabelkan kepada mereka para sahabat. وبذلك كان يقول لهم ابن عباس رضي الله عنهما إنكم عمدتم إلى الآيات التي نزلت في المشركين فصرفتموها إلى أئمة الموحدين. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada mereka yang memerangi para sahabat, sesungguhnya kamu menafsirkan ayat-ayat yang Allah turunkan untuk kaum musyrikin, akan tetapi kamu bawa makna ayat itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. ولكنه الانحراف في الفهم والوعي. Ini adalah merupakan satu penyelewengan di dalam pemahaman dan juga kesadaran. مصيبة تصيب الأمة. Satu musibah yang menimpa umat manusia تترتب عليها مشاكل كثيرة yang akan menghasilkan beberapa kemuskilan yang banyak. لذلك وجب حراسة الأمة بحسن التربية. Oleh karena itu perlulah kita untuk menjaga umat manusia ini dengan meningkatkan taraf pendidikan. ولقد تكلم بعض الناس أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
beberapa manusia telah beberapa orang yang berada di hadapan Nabi berbicara di hadapan beliau. فقال وهو الراغب في متاع الحياة الدنيا عن قسمة النبي هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. Seorang itu mengatakan kepada baginda Rasulullah ketika membahagikan harta rampasan perang, dia mengatakan, wahai Rasulullah, bahagian yang kamu bahagikan ini adalah tidak dikehendaki dan tidak diridhai oleh Allah. وقال اعدل يا رسول الله. Maka dia mengatakan, adillah engkau dalam bahagian ini wahai Rasulullah. قال رسول الله ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. Nabi menjawab, celakalah engkau, siapakah yang akan lebih adil daripada aku kalau aku tidak adil. فلما خرج قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا أي من نسله وذريته قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Maka orang itu keluar daripada majlis Nabi. Nabi mengatakan akan keluar daripada sulbi orang ini kaum yang bilang sifat mereka bila mana membaca Al-Quran, bacaan Quran itu adalah tidak melalui kepada kerongkongan atau tenggorokan mereka. Yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka akan keluar daripada agama umpama keluarnya panah daripada busurnya. Yusalluna wa yaqumuna fa yahqir ahadukum salatahu 'inda salatihim wa qira'atuhu 'inda qira'atihim. Mereka salat akan tetapi mereka menghina salat orang lain. Mereka membaca Quran tetapi menghina bacaan Quran orang lain. Fatabayyan anna al-maqsud laysa syakl al-ibadat wala suratuha. Maka jelas daripada sini adalah bahwasanya yang menjadi asas pemahaman kepada kita bukanlah hanya ibadah lahiriah sahaja. Lakin lisyari'ati haqa'iq mustaqarruha batin al-qalb. Akan tetapi syariat itu memiliki hakikat yang terkandung di dalam hati. بواسطتها وعرعيل الأول من الصحابة خطاب الله. Dengan pemahaman seperti ini, mereka para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah memahami hakikat dan maksud Allah. فَتَسَابَقُوا إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَإِلَى الْبَذْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Maka mereka berlumba-lumba untuk melakukan akhlak yang baik dan berjihad di sabilillah. وحجموا أنفسهم عن الرغبة في التطاول وفيما تحبه النفس من مظهر وجاه. Dan menjauhkan diri mereka daripada sifat tamak dan rakus dan cinta kepada kedudukan ataupun harta. وتدافعوا الفتوى وتسابقوا إلى الجهاد. Mereka saling melemparkan satu kepada yang lain, akan tetapi mereka berlumba-lumba untuk berjihad. واشتهر من بين الصحابة عدد يسير بالفتوى. Maka terkenal daripada kalangan sahabat yang memiliki fatwa sedikit sekali. وكان العلم الكثير فيهم. Walaupun mereka memiliki ilmu yang banyak. ولكن هيبة الله وهيبة القول في أحكامه جعلتهم يتدافعون الفتوى. Akan tetapi kedudukan ilmu, sifat pengagungan mereka kepada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kehebatan atau sifat itu yang menyebabkan mereka menghindari daripada untuk sentiasa mengeluarkan fatwa. Wabidzalika sami'na qaul al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah taala. Demikian kita dapat mendengar pesanan daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala. Inna ahadakum yus'al 'anil mas'alah yufti biha wa huwa yamshi fi at-tariq walau su'ila 'anha Umar bin al-Khattab la jama'a laha ahla Badr yastashiruhum fiha. Mengatakan bahwasanya akan ada salah seorang daripada kamu yang bila mana ditanya tentang satu soalan yang memerlukan kepada fatwa, maka dia akan menjawab fatwa itu sambil dalam keadaan ia berjalan, yang mana soalan itu bila mana ditanyakan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab akan menghadirkan seluruh pejuang-pejuang yang hadir dalam perang Badar untuk bermusyawarah mendapat jawaban daripada mereka. ومع تشاور الصحابة في المسائل وإرجاعها إلى خواص علمائهم واختلافهم بعد ذلك في فهم النص على وجه صحيح، مع ذلك بقوا على أدب الاحترام والألفة والأخوة بينهم. Di dalam permusyawaratan di tengah-tengah as-sahabah menyikapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut agama, walaupun melalui permusyawaratan itu akan timbul beberapa hasil dan ijtihad yang berbeza satu dengan yang lain, akan tetapi mereka hubungan antara mereka tetap mesra dan tetap menyambung hubungan di antara mereka dan tidak memutuskannya. فلا يمكن أن يفتح باب الفتوى لكل من هب ودب، ولكن لمن اتسع في العلم وتورع وصدق مع الله.
Oleh karena itu tidaklah mudah untuk membuka pintu fatwa kepada sesiapa yang tidak layak untuk mengeluarkan fatwa, akan tetapi diserahkan kepada orang yang memang berhak dan layak untuk menentukan fatwa. ثم في الحكمة التي تحمل معنى سعة الشريعة يأتي هذا الاختلاف بين من هم أهل للنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة إجماع من قبلهم، فلا يكون إلا معنى من معاني الرحمة يحمل على زيادة الترابط والأخوة. Dengan demikian, dengan adanya banyak perbezaan di dalam menyikapi beberapa fahaman, di dalam menyikapi perbezaan-perbezaan di dalam memahami apa yang diturunkan daripada syariah, kita akan nampak melalui perbezaan-perbezaan itu arti daripada rahmah antara orang dengan yang lain yang berbeza di dalam pendapatnya, yang tidak memutuskan pertalian di antara mereka. لكن القول بالجهل وبغير التأهل يصيب الناس بالتباعد والتقاطع والتخالف. Akan tetapi menghina kepada orang yang berselisih faham dengan kita dengan ucapan jahil ataupun tidak layak dan lain sebagainya, maka ucapan-ucapan ini menjadi sebab antara kita saling berjauhan dan bermusuhan. وقد سئل الإمام مالك عن 36 مسألة فأجاب عن مسألتين وقال في 34 الله أعلم. Al-Imam Malik pernah ditanya 36 soalan, maka dijawab hanya 2 soalan sahaja. 24 soalan dia menjawab, Allah yang mengetahui jawabannya. وهو إمام دار الهجرة. Dan dia adalah merupakan seorang imam di Madinah. وفي عقيدته العظيمة ووعيه لسعة الشريعة، dengan dasar pemahamannya yang dalam ke dalam syariah, قال له أبو جعفر المنصور الحاكم الوالي سنحمل الناس على الموطأ. Abu Ja'far al-Mansur yang menjadi wali di Madinah pada ketika itu mengatakan kepada seluruh manusia agar supaya menjadikan kitab Muwatta rujukan kepada seluruh umat Islam pada ketika itu. فقال لا سبيل إلى ذلك. Imam Malik menjawab, kamu tidak berhak untuk berbuat demikian. وذلك أنه كان قد أرسل إليه 1000 دينار سابقا. Sebelumnya Abu Ja'far al-Mansur telah menghantarkan kepada Imam Malik 1000 dinar sebagai hadiah. فأبقاها لديه وتركها. Maka dibiarkan oleh Imam Malik berada di rumahnya. فلما عزم الوالي على السفر قال له نريدك أن تخرج معنا ونريد أن نحمل الناس على الموطأ. Maka wali Madinah pada ketika itu mengatakan kepada Imam Malik agar supaya kamu ikut bersama kami, dan kami akan mengatakan kepada manusia agar supaya mereka menjadikan rujukan utama di dalam permasalahan-permasalahan agama kepada kitab Al-Muwatta. قال أما الخروج من المدينة فلا سبيل إليه والنبي يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. Al-Imam Malik menjawab, adapun yang pertama, untuk aku keluar bersama engkau daripada Madinah, maka aku tak akan melakukannya, karena Madinah adalah merupakan tempat untuk aku diam sebagaimana ini merupakan tempat tinggalnya Nabi. Wa amma hamlun nasi 'ala al-muwatta fa in fa'altaha takun fitnah. Adapun engkau memerintahkan orang lain untuk menjadikan kitab Muwatta sebagai rujukan, maka perbuatan itu akan menimbulkan fitnah. Fa inna ashab Rasulullah tafarraqu fil amsar wa ma'a kulli qaumin 'ilm. Karena sahabat-sahabat Nabi adalah berpecah di semerata tempat dan masing-masing mempunyai ilmu. Wa amma al-1000 dinar allati arsaltaha fa hiya tarji'u ilayka khudha. Adapun 1000 dinar yang kau pernah hadiahkan kepada aku, uang itu masih ada, maka ambillah ini untuk engkau. In kunta tastatbi'uni lil khuruj min al-Madinah min ajli al-mali falaysa lil mali qadrun 'indi. Kalau engkau ingin menuju aku ikut bersama engkau karena hadiah 1000 dinar yang kau berikan kepada aku, maka aku tak memerlukan kepada uang yang kau hadiahkan. Ambillah ini, aku tak akan keluar daripada tempat ini. Wa kana min adabihi fil Madinah idza arada an yaqdiya hajatahu kharaja min hudud haram al-Madinah kullaha. Dan merupakan adab kepada Imam Malik bila mana ingin membuang hajatnya, buang air kecil dan sebagainya,
maka dia akan keluar daripada batasan kota Madinah secara keseluruhan, tidak berada di dalam kota Madinah. وكان يمشي حافيا في أرض المدينة. Dan dia sentiasa berjalan di kota Madinah dengan tidak memakai selipar. ولا يركب فيها على دابة. Dan tidak pernah menunggangi hayawan tunggangan. فلما سئل قال أستحي أن أطأ بحافر دابتي أو بنعلي تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسول الله. Ketika ditanya kenapa melakukan demikian, dia menjawab, aku malu bila mana kaki aku mengenai atau kaki aku ataupun kaki hayawan tungganganku akan memijak tempat yang pernah dipijak oleh Jibril ketika menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah. وإذا جاء سائل يسأله عن حديث النبي اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب إعظاما لحديث النبي. Bila mana ada seorang bertanya tentang hadis Nabi, maka dia akan mandi terlebih dahulu, akan memakai pakaian yang paling baik dan memakai wangi-wangian, kemudian menjawabnya karena menghormati kepada hadis Nabi. بهذا الوعي وبهذه الآداب وبهذه العقيدة. Dengan kesadaran seperti ini, dengan adab seperti ini, dengan akidah seperti ini, حيت الشريعة وحفظت. maka syariat tetap akan dijaga dan akan terbina. وانتشرت أنوارها في الآفاق. Akan tersebar cahaya syariat kepada seluruh penjuru. لم يكن انتشارها بواسطة الدعايات الإعلامية. Bukan tersebarnya syariat itu disebabkan oleh propaganda daripada media, لكن بأنوار الصدق القلبية. akan tetapi dengan kesungguhan di hati di dalam berjuang. فإن أهل صدق القلب تشتغلهم وسائل إعلام السماء. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya bersungguh-sungguh maka akan digunakan oleh sarana-sarana daripada langit untuk menyebarkan agama yang ia bawa melalui hati yang bersungguh-sungguh. وما تكون وسائل إعلام الأرض إذا تحركت وسائل إعلام السماء. Dan apakah nilai daripada media massa di dunia bila mana yang bergerak media massa yang di langit? قال سيدنا الإمام الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وضعها. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku pernah membuka buku yang ada pada tanganku secara perlahan-lahan tanpa ada suara bila mana aku berada di hadapan Imam Malik. أخذوا العلم بالأدب. Mereka mengambil ilmu dengan adab, وفهموه بالتعظيم. memahami ilmu itu dengan penuh pengagungan, وطبقوه بالإحسان. dan melakukan apa yang ia ketahui dengan baik. كان إذا نام جزءا من الليل يجعل الجزئين الباقيين جزءا للعلم وجزءا للعبادة. سيدنا الشافعي. Al-Imam Syafi'i membahagikan malamnya kepada 3 bahagian, 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk mudzakarah ilmu, yang 1/3 lagi adalah untuk beribadah kepada Allah. إذا جاء رمضان فورده من القرآن في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة. Bila mana tiba bulan Ramadan, maka yang menjadi kebiasaannya bagi Imam Syafi'i menghatamkan satu khatam pada waktu malam, satu khatam lagi di waktu siang. فينتهي له الشهر ب60 ختمة. Selama bulan Ramadan dia menghatamkan 60 kali khataman. وما كان يمر مستعجلا على الآيات. Dan tidak pernah beliau membaca ayat dengan tergesa-gesa ataupun terburu-buru. كثيرا ما كان يبكي عند التلاوة. Banyak kali beliau menangis ketika membaca Quran. تلك القلوب التي بلغت شرع الله. Hati-hati seumpama inilah yang dapat menyebarkan syariat Allah. وبحمد الله تبارك وتعالى هذه البلدان وصلها الإسلام من طريق أهل هذه الآداب. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri di sini adalah merupakan bahagian daripada negeri-negeri yang Islam sampai ke negeri ini dengan orang-orang yang membawa dengan adab. ومن حين دخول الإسلام إليها كانوا على مسلك أهل السنة والجماعة. Dan daripada permulaan masuknya agama Islam di sini adalah semua penghuni di sini adalah beranutkan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. متصلين بأهل البيت والصحابة الكرام. Yang memiliki kaitan yang erat dengan Ahlul Bait dan sahabat yang mulia. يحبون الجميع من أجل الله ورسوله. Mencintai kepada mereka semua karena Allah dan Rasulnya. لا يضربون هذا بهذا ولا هذا بهذا. Tidak pernah menghina yang ini atau mencela yang sana.
لكن قدم أهل السنة يحبون المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. Merupakan dasar ahlu sunnah adalah mencintai kepada seluruh kaum mukminin, yang umum secara umum, yang khusus secara khusus. قال الإمام الشافعي في بعض كلامه إذا ذكرنا فضائل سيدنا أبا بكر وعمر قال لنا بعض الناس أنتم ناصبية. Dikatakan kepada Imam Syafi'i, bila mana dia Imam Syafi'i menyebutkan kemuliaan dan fadilah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, maka mereka orang-orang itu mengatakan, menuduh kepada Imam Syafi'i sebagai seorang nasibi. Wa idza dzakarna fadilata Sayyidina Ali wa ahli al-bait qala lana qaumun antum rafidhiyyah. Akan tetapi bila mana aku menyebutkan kemuliaan daripada keluarga baginda Rasulullah, maka sebahagian orang yang lain akan menuduh kepada Imam Syafi'i sebagai seorang Rafidhi. Fa in kana hubbu Abi Bakr nasban fa ana nasibi, wa in kana hubbu Ali rafdan fa ana rafidhi bihubbayhima hatta amut. Maka dia mengatakan, bila mana dengan memuji kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dikatakan nasibi, maka akulah nasibi. Dengan memuji Ali, orang akan mengatakan kepadaku seorang Rafidhi, maka aku seorang Rafidhi. Aku akan meninggal dalam mencintai kepada mereka semua. وهو بذلك يمثل اعتدال منهج أهل السنة واستيعابه لمحبة الجميع. Apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i adalah merupakan contoh kesederhanaan daripada ahli sunnah yang ingin membawa kebaikan kepada seluruh manusia. فهم مع الصحابة وأهل البيت كحالهم مع الأنبياء والمرسلين. Mereka kepada ahlul bait dan kepada as-sahabah adalah sama sikap mereka kepada para anbiya dan para rasul. لا سبيل في الشريعة لأن نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. Tidak dibenarkan di dalam syariah adalah untuk beriman kepada sebahagian para nabi dan tidak beriman kepada nabi yang lain. ولا أن نحب بعضهم ونبغض بعضهم. Ataupun cinta kepada sebahagian, benci kepada yang lain. بل نؤمن بالجميع ونعظمهم ونحبهم. Akan tetapi beriman kepada keseluruhan para anbiya dan juga mengagungkan kepada mereka. لا نفرق بين أحد من رسله. Tidak kami pisahkan di antara satupun para rasul-rasulnya. مع أن بعضهم أفضل من بعض لكن لا نبغض أحدا ولا ننتقصه. Walaupun satu dengan yang lain memiliki keistimewaan yang tidak ada pada yang lain, akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang dibenci. فلما كان مسلك الإسلام هكذا مع الأنبياء كان مسلك أهل السنة هكذا مع الصحابة وأهل البيت والأولياء. Bila mana ini adalah merupakan agama Islam kepada para anbiya, demikian juga jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi. ولدخول الإسلام عليكم من هذه الطرق ونعمة الله عليكم برسوخ مسلك أهل السنة والجماعة تيسر لكم السبيل لأن تؤدوا دوركم. Dengan masuknya Islam ke tempat hadirin dan hadirat sekalian di tempat ini, dengan begitu, dengan adat dan lain sebagainya, yang mana keadaan ini masih tetap berada pada hadirin dan hadirat sekalian, maka terbentanglah kemudahan-kemudahan bagi hadirin dan hadirat sekalian untuk meneruskannya. فهناك نيل للشريعة من أعداء الله تعالى. Di situ ada upaya untuk menjatuhkan agama Allah daripada musuh-musuh Allah. أكبر ما يساعدهم عليه وجود المنحرفين. Yang paling kuat di dalam menghancurkan agama ini adalah adanya orang-orang Islam sendiri yang menyeleweng. المنحرفين في الأخلاق وفي التعامل. Orang-orang yang menyeleweng di dalam akhlak dan berinteraksi dengan sesama. والمنحرفين في فهم النصوص ومعاني الآيات. Dan juga orang-orang yang menyeleweng di dalam cara memahami nas-nas dan ayat-ayat. فهؤلاء ينحرفون بسلوكهم الشخصي حتى يبرزون الإسلام في صورة سيئة. Yang pertama tadi menunjukkan merusak, menyeleweng melalui akhlaknya sehingga orang lain melihat bahwasanya Islam itu menyeleweng daripada orang ini menyelewengkan Islam melalui akhlaknya. والآخرين باسم الإسلام وباسم النصوص ينتهكون حقوق الآخرين ويعتدون عليهم ويستحلون أعراضهم أو أموالهم أو دماءهم. Sementara yang sebahagian yang lain adalah menyeleweng melalui pemahamannya kepada nas-nas dan ayat-ayat itu sehingga dapat menghalalkan kepada orang lain di dalam harta, marwah dan juga kehormatannya. النفسيات في العالم مهيئة لقبول الإسلام وشرع الله.
Secara umum alam ini adalah bersedia untuk menerima agama Allah dan syariat Allah. لأنه دين الفطرة. Karena agama Allah adalah agama yang murni dan suci. ومهما أغرق الإنسان في المادية فلن يستطيع أن ينكر روحه فطرته. Bagaimanapun juga manusia bila mana tidak memiliki harta, akan tetapi dia tidak dapat mengingkari akan adanya kesucian yang Allah berikan kepadanya di dalam hatinya. فالشعور بالحاجة إلى دين يغطي حاجات الروح موجود عند كثرة كافرة من الكفار. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa daripada material, akan tetapi kepada kesucian fitrah yang Allah berikan kepadanya adalah memerlukan kepada dia untuk menghidupkan, menyampaikannya kepada orang-orang kufar. كم في زماننا هذا من يتنقل ما بين يهودي